Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya adalah Syazwina binti Muhammad Suami, memegang nombor matris E20222030866. Assalamualaikum, saya Sharifah Naim Syafini binti Zaid Hussein. Nombor matrik E20222030848. Assalamualaikum, nama saya Siti Nasmida binti Muhammad Noor. Nombor matrik E20222030869. Assalamualaikum, nama saya Syahidah Ashkin binti Rusni. Nombor matrik saya E20222030853. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati Natasha binti Mauzaki. Nombor matrik E20222030860. Pada hari ini, kami akan membentangkan cara mengendalikan aktiviti promosi berkaitan dengan produk sukan dan latihan terhadap populasi sasaran iaitu khidmat perundingan psikologi sukan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Syazwina binti Muhammad Suhaimi selaku pengurusi awak semua. Saya nak minta maaf terlebih dahulu kerana saya terpaksa membuat mesyuarat ini dalam talian kerana saya ada di luar kawasan. Jadi pada hari ini saya nak membincangkan tentang aktiviti promosi bagi produk psikologi sukan kita. Saya ingin memulakan dengan meminta setiap ahli untuk berkongsi idea mereka kepada saya. Okey, saya Sharifah Naim Syafini. Saya memberi cadangan untuk membuat satu invite counselling untuk kita buka satu booth nasihat dan juga kita buat satu ceramah untuk pendekatan ataupun counselling psikologi untuk atlet. Memandangkan semua atlet memandangkan melibatkan mental sama ada dalam perlawanan ataupun luar perlawanan. Itu cadangan saya. Assalamualaikum. Bagus Zaina. Saya juga mencadangkan untuk membuat bengkel secara atas talian yang menerangkan dan menyediakan tentang penerangan cara kita menghandle pasal tentang kita mengawal fizikal dan mental kita secara dalam sukan ataupun tidak. Okey, apa kata pendapat orang lain pula? Okey, saya sebagai ahli kelab, saya mencadangkan untuk kita buat sesi demonstrasi dan juga latihan. Caranya adalah kita anjurkan sesi demonstrasi ataupun latihan tu secara percuma kepada atlet. Contohnya dekat Majlis Sukan Negeri ke, dan untuk anjurkan tu untuk kenalkan kepada diorang mengenai kaedah dan juga teknik psikologi sukan yang boleh meningkatkan prestasi mereka dalam sukan. So dalam masa sama kita pun dapat manfaat daripada diorang sebab diorang menggunakan kita punya perkhidmatan dan diorang pun mendapat kita punya diorang pun mendapat kelebihan diorang sendiri sebab dalam masa sama diorang boleh tingkatkan diorang punya prestasi sukan. Dan cadangan saya ni adalah valid untuk kedua-duanya sama ada secara bersemuka ataupun secara atas talian. So mana-mana pun boleh tapi sebagai cadangan saya lebih memilih untuk kita buat secara bersemuka lah. Macam mana dengan orang lain? Assalamualaikum. Saya mencadangkan untuk kita buat kolaborasi dengan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Kita boleh dengan kolaborasi dengan fakulti kita boleh menggunakan atlet-atlet dan pelajar daripada program Malaysia Juara untuk kita mempromosikan psikologi. So kita boleh menggunakan atlet daripada Malaysia Juara untuk kita gunakan untuk mempromosikan lagi psikologi kita punya psikologi. Dan dengan ini diorang juga dapat kelebihan sebabkan dengan itu kita juga dapat kelebihan seperti dapat tahu tahap kesihatan mental diorang dan diorang pun akan dapat kelebihan iaitu dapat meningkatkan lagi prestasi diorang di pembelajaran dan juga di sukan. Saya ada tambahan pada pendapat saya lah kan, selain daripada kita boleh promosikan dengan cara tu, saya mencadangkan untuk kita buka klinik ataupun buletin atau kita panggil sebagai bengkel. Kita anjurkan bengkel tu berkaitan dengan psikologi sukan ni dekat kita punya tempat, dekat UPSI lah, sebab kita main base untuk raptor adalah di UPSI. Jadi selain daripada kita hasilkan bengkel tu,
bengkel tu mestilah mengandungi tip-tip tentang psikologi sukan dan kita boleh ceritakan kejayaan untuk berkongsi dengan dorang. So dalam masa sama boleh menarik minat dorang untuk join kita punya bengkel. Macam mana dengan orang lain? Saya bersetuju dengan cadangan Natasha dan juga Ashikin untuk membuat face to face untuk cadangan tu juga membantu atlet untuk lebih memahami status diri dan juga keperluan fiziologi yang diperlukan. Itu saja cadangan saya. Terima kasih kepada semua yang telah berkongsi idea. Saya rasa kita sudah pun mendapat pandangan yang baik. Bagaimana jika kita mengambil keputusan untuk melaksanakan bengkel psikologi percuma di Pusat Perbadanan Raptor? Ada tambahan lain ke? Ataupun kamu semua setuju? Saya setuju dengan cadangan tu. Macam mana dengan orang lain? Okay, sebab program tu boleh memberikan kecemerlangan dalam prestasi sukan ke atas atlet kerana faktor-faktor mental sama seperti kepentingan kemahiran fizikal dengan teknikal ataupun taktikal. Jadi, saya memilih bengkel tu lah. Dengan tu, ada yang nak bagi cadangan untuk cara promosikan bengkel tersebut? Saya mulakan dulu Boleh? Okey, saya bagi cadangan untuk promosikan kita punya bengkel ni secara atas talian dan juga secara fizikal lah. Contohnya face to face kita akan sediakan satu poster untuk kita tampal di setiap fakulti. Dan juga kita boleh sediakan poster tu secara atas talian untuk membuat hebahan secara atas talian lah. Lepas tu kita sediakan pamphlet untuk agihan kepada atlet untuk mengikuti kita punya bengkel. Itu cadangan saya. Ada tambahan lain? Ke kamu semua dah setuju dengan apa yang Aina cakap tu? Saya setuju. Tapi bagi saya lah kan, untuk promosi ni kita boleh juga gunakan pengiklanan digital. Sebab apa saya cakap pengiklanan digital ni? Sebab kalau kita menggunakan platform social media, kita boleh capai lebih ramai orang. Maksudnya kita boleh approach lebih ramai orang untuk tarik dorang untuk join kita punya bengkel. Contohnya macam kita gunakan platform media sosial dan juga laman web untuk iklankan perkhidmatan ni, macam Aina cakap tadi, gunakan pamphlet tentang perkhidmatan perundingan psikologi sukan. Dan kita buat kandungan yang menarik, contohnya macam artikel, video ataupun infografik tentang topik-topik berkaitan psikologi sukan. Dan seterusnya saya rasa kita juga boleh gunakan siaran radio dan juga podcast. Kita boleh jadi tetamu dalam program radio ataupun podcast yang berkaitan dengan sukan untuk bincangkan peranan psikologi dalam prestasi sukan. Okay, bila kita join benda tu, secara tidak langsung nanti akan tersebar. Contohnya akan masuk TV atau sebagainya, masuk radio kan. So nanti bila orang yang mendengar ataupun orang yang melihat benda tu, apabila dorang tertarik dengan kita, so maybe akan lebih ramai orang yang akan berminat dengan kita punya bengkel dan sekaligus ramailah orang join kita punya bengkel. Macam mana pula dengan orang lain? Saya pun setuju untuk buat promosi di atas talian. Kita pun Kelab Raptor juga mempunyai official account di Facebook dan juga Instagram. Kita boleh menggunakan media sosial kita itu untuk mempromosikan kita punya bengkel psikologi ini. Saya bersetuju dengan pendapat Aina, Ashikin dengan Natasha. Saya ada sedikit tambahan. Jika tadi kita cakap pasal pengiklanan dekat atas talian kan. Okey, kalau untuk face to face pula ataupun secara bersemuka lah orang kata kan, saya rasa kita boleh kerjasama dengan pertubuhan sukan, mana-mana pertubuhan sukan. Dan macam biasanya kalau kita kerjasama ni ataupun kolaborasi, kita mesti nak give and take kan. So bila kita bagi kita punya perkhidmatan, dalam masa sama kita boleh mengajak dorang untuk join kita punya bengkel. Maksudnya kita akan approach dorang and bagi tahu macam mana bengkel kita ni, apa kelebihan dia dan sebagainya. So nanti mungkin dorang tak adalah semua, maybe ada dalam segelintir dorang
akan berminat dengan kita punya bengkel. So nanti akan lebih ramai lah yang join kita punya bengkel. Saya pun nak tambah, sama juga seperti idea Syahidah. Saya pun bersetuju untuk kita berkolaborasi dengan fakulti-fakulti di UPSI. Bukan saja fakulti di Fakulti Sukan, fakulti kita, tapi fakulti lain juga. So kita boleh menyebarkan kita punya perkhidmatan psikologi ni di seluruh UPSI. Disebabkan untuk psikologi ni bukan sebagai atlet saja memerlukannya, semua pelajar juga memerlukannya. So dengan kolaborasi dengan setiap fakulti yang ada di UPSI, kita juga boleh mendapat lebih ramai peserta untuk kita punya bengkel psikologi. Saya nak tambah sikit. Apa kata kalau kita dah ajak atlet, apa kata kita ajak sekali dia punya jurulatih untuk lebih lagi ikuti kita punya program camp bengkel ni, supaya atlet berpengetahuan dan juga sama jurulatih pun ada. Saya setuju dengan Sharifah punya idea. Okey, baik. Saya bersetuju dengan semua cadangan awak semua. Apa kata kita collabkan face to face dengan online, sebab dua-dua boleh menarik lebih ramai peserta yang akan datang. Jadi, kita akan meneruskan dengan bengkel psikologi percuma dan memulakan promosi dalam talian dan face to face. Ada yang ingin menyumbangkan idea tambahan jika ada? Untuk lagi satu, saya nak tahu tentang protokol bengkel tersebut. Sekejap saya nak mencelah pasal promosi tadi tu kan. Kita bukannya boleh boleh bagi perkhidmatan ni ataupun kita promosikan perkhidmatan ni kepada atlet saja. Tapi kita boleh juga promosikan benda ni kepada remaja-remaja, macam contoh dekat sekolah ke apa ke. So maybe biasanya budak-budak sekolah ni dia akan lebih tertarik. So maybe akan lebih ramai lah yang akan join kita punya program. Saya beri cadangan untuk ceramah tu kita invite counselling, sebab physical psikologi sukan ni melibatkan mental. So apa kata kalau kita ajak counselling untuk diberi sedikit nasihat intervensi untuk pendekatan ataupun counselling mengenai physical psikologi untuk atlet. Contohnya memberi sesi cetusan untuk motivasi. Okey, saya setuju dengan Aina, tapi saya rasa lebih baik bila kita tak perlu ambil penceramah daripada luar, sebab kita sendiri pun dah ada khidmat perundingan psikologi sukan ni daripada perbadanan kita sendiri, iaitu Perbadanan Rektor. So saya rasa kalau orang luar, kita nak jemput orang luar, kita boleh panggil diorang untuk buka booth di kita punya bengkel tu. So akan lagi meriah dan akan lagi banyak benda lainnya, banyak manfaat lah orang luar akan dapat, bukan setakat hanya dengar daripada perkhidmatan perundingan psikologi sukan daripada kita saja, tapi boleh juga pergi ke booth-booth untuk dapatkan lebih manfaat. Saya setuju apa yang Ikin cakap tu, tapi saya cuma nak tahu sebab saya takut bila kita buat benda yang booth tu, saya takut kita punya kos melebihi apa yang kita minta dekat Perbadanan Rektor tu nanti. Untuk kos tu saya boleh usahakan untuk tambah kos tu, sebab kita masih ada lagi baki yang lain untuk kita buat paperwork dan sebagainya, untuk kita minta bajet lebih. Sebab yelah untuk event ni, untuk bengkel ni, mungkin kalau kita dapat lebih ramai supporter atau lebih ramai orang yang join, bajet dia akan lagi meningkat. So boleh je untuk saya usahakan untuk tambah lagi bajet tu. Okey, saya setuju dengan apa Ikin cakap. Jadi, Azmidah, boleh tak saya nak awak menghantar minit mesyuarat kepada setiap ahli lepas ni? Sebab saya takut ada yang terlupa ataupun apa yang kita bincangkan pada hari ni. Boleh. Selepas pada mesyuarat ni saya akan terus direct ke pengurusi ya. Semua setuju dengan apa yang kita bincangkan pada hari ni ke? Saya setuju. Saya setuju. Saya pun setuju. Jadi, jika tiada lagi perkara yang ingin dibincangkan, saya akan mengambil kesempatan ini untuk menutup mesyuarat kita. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Kita akan berjumpa lagi dalam mesyuarat seterusnya. Terima kasih korang.
Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.